Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Baiklah, bertemu lagi dengan cikgu dalam sesi pembelajaran secara atas talian. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Tetapi sebelum memulakan kelas, cikgu nak tanyakan kepada murid-murid, adakah murid-murid sihat di rumah? Cikgu mendoakan agar murid-murid sentiasa sihat di rumah dan dijauhkan daripada wabak COVID-19. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, iaitu kita akan belajar asas-asas lompatan di dalam tajuk Jauhku Melompat Unit ke-6 Olahragawan Harapan. Seperti biasa, sebelum memulakan kelas, cikgu akan menerangkan objektif-objektif yang perlu sama-sama kita capai pada hari ini. Baiklah murid-murid, jika murid-murid dapat lihat di sebelah cikgu, terdapat objektif-objektif yang telah cikgu senaraikan. Baiklah murid-murid, yang pertama cikgu berharap pada akhir kelas ini, murid-murid dapat melaksanakan teknik asas lompatan daripada ekspedisi pengembaraan ke bumi Tokyo dengan lakon yang betul. Kita nak ke Tokyo ke hari ini? Tunggu. Yang kedua, cikgu berharap pada akhir kelas ini murid-murid boleh menyenarai dan menyatakan kepentingan kaki dominan ketika melakukan lompatan asas. Apakah yang dimaksudkan dengan kaki dominan? Nanti kita akan belajar. Baiklah, yang terakhir, cikgu berharap sepanjang kelas ini ataupun sebelum akhir kelas ini, cikgu berharap murid-murid berani untuk melakukan aktiviti yang telah cikgu rancang untuk murid-murid. Baiklah murid-murid, cikgu andaikan murid-murid sudah faham apakah yang kita akan capai pada hari ini. Baiklah, sekarang kita akan memulakan aktiviti pertama dengan melakukan senaman memanaskan badan. Baiklah murid-murid, cikgu nak minta murid-murid untuk berdiri di kawasan yang lapang dan selamat. Pastikan murid-murid berada jauh daripada objek-objek yang menghalang seperti kerusi, meja dan lain-lain. Baiklah, jika murid-murid sudah bersedia, jom sama-sama dengan cikgu kita lakukan aktiviti pemanasan badan yang cikgu beri nama Senam Pagi. Kawan-kawan, pagi-pagi kita kena buat senaman panaskan badan. Betul tu. Barulah badan rasa segar. Jom ikut Didi. Mari bersenam panaskan badan. Angkat tangan, angkat ke atas. Hayun ke depan dan hayun ke belakang. Tarik nafas dan lepaskan. Badan. Bengkokkan badan ke kiri, ke kiri. Bengkokkan badan ke kanan, ke kanan. Tundukkan badan ke depan, ke depan. Bengkokkan juga badan ke belakang. Sentuh kaki. Sentuh kaki dan pusing badan ke kiri. Sentuh lagi dan pusing badan ke kanan. Lompat tinggi sambil bertepuk tangan. Lompat tinggi lagi. Hurra hurray. Jom senam sama-sama. Mari bersenam panaskan badan. Angkat tangan, angkat ke atas. Hayun ke depan dan hayun ke belakang. Tarik nafas dan lepaskan. Hurra hurray. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana berjaya melakukan senaman pemanasan badan dengan begitu bersemangat sebentar tadi. Sekarang kita akan menarik nafas dahulu. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Sekarang kita akan memasuki topik utama pembelajaran kita pada hari ini, iaitu asas lompatan. Tetapi lihat dulu gambar di sebelah cikgu ini. Boleh tak murid-murid beritahu cikgu siapakah yang berada di dalam gambar tersebut? Baiklah, bagi yang tidak mengetahui, beliau merupakan Abdul Latif Romli.
Beliau merupakan seorang atlet Paralimpik negara yang baru-baru ini telah memenangi pingat emas pada Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo. Baiklah murid-murid, cikgu akan menceritakan sedikit tentang sejarah hidup Abdul Latif Romli dalam menjadi jago dunia. Baiklah, Abdul Latif Romli ini merupakan seorang orang kurang upaya. Dia mengalami masalah di dalam pembelajaran ataupun slow learner. Baiklah murid-murid, walaupun beliau merupakan seorang orang kurang upaya, tapi semangat yang ada dalam diri beliau tidak dipatahkan dan beliau berjaya menjadi jago dunia. Beliau mula berlatih di dalam sukan lompat jauh bermula daripada umur 9 tahun, iaitu umur yang sama dengan murid-murid sekarang. Baiklah, berkat kesungguhan dan latihannya, beliau telah berjaya mengumpul 9 emas di dalam tamasya di peringkat antarabangsa. Lihat murid-murid, walaupun kita mempunyai kekurangan daripada aspek-aspek tertentu, tapi janganlah kita gunakan kekurangan itu sebagai sebab untuk kita tidak melangkah ke hadapan. Baiklah, cikgu berharap cerita daripada Abdul Latif Romli ini dapat memberi motivasi kepada murid-murid untuk kita belajar pada hari ini, dan tidak mustahil murid-murid juga boleh menjadi seorang atlet yang hebat ataupun lebih hebat daripada Abdul Latif Romli pada masa hadapan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan melihat apakah jenis asas lompatan yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar yang pertama, kita akan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan dua belah kaki. Kemudian kita akan belajar asas lompatan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan sebelah kaki yang sama. Dan yang ketiga, kita akan belajar asas lompatan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kaki yang berlainan ataupun kaki yang berlawanan. Baiklah, tetapi cuba murid-murid perhatikan, kita akan memulakan lompatan dengan sebelah kaki. Nak pilih kaki kiri ke ataupun kaki kanan? Baiklah, di sini kita akan memilih kaki dominan. Apakah yang dimaksudkan dengan kaki dominan? Baiklah murid-murid, secara asasnya dominan ini merupakan bahagian yang sering kita beri keutamaan ketika melakukan sesuatu. Tetapi sebelum itu, cikgu akan menerangkan kepentingan kita menggunakan kaki dominan dalam melakukan sesuatu pekerja. Baiklah, yang pertama, kaki dominan ini mempunyai refleks yang lebih laju. Baiklah, refleks yang lebih laju ini sangat penting agar kita dapat memberi tindak balas secara terus jika berlaku sesuatu. Kemudian, yang kedua ialah kaki dominan mempunyai koordinasi yang lebih baik berbanding kaki bukan dominan. Baiklah, cikgu beri contoh. Jika murid-murid biasanya menulis menggunakan tangan kanan, murid-murid akan mengalami kesukaran jika menulis menggunakan tangan kiri, betul tak? Tulisan menggunakan tangan dominan akan menjadi lebih rapi dan kemas jika dibandingkan dengan tulisan menggunakan tangan bukan dominan. Baiklah murid-murid, sekarang jom sama-sama tonton video ini. Cikgu akan tunjukkan bagaimanakah kita menentukan kaki dominan kita. Baiklah, sekarang cikgu akan menunjukkan bagaimanakah teknik kita mengenal pasti kaki yang lebih dominan. Baiklah, jom sama-sama dengan cikgu kita tentukan kaki dominan kita. Yang pertama, cikgu nak minta murid-murid berdiri seperti cikgu, berdiri tegak, dan pastikan murid-murid menjaga keselamatan sepanjang aktiviti ini dilaksanakan. Okey? Baiklah, kita akan berdiri tegak, tarik nafas, tenangkan fikiran, kemudian kita akan pejamkan mata. Secara perlahan-lahan, kita akan menjatuhkan badan kita ke hadapan, tapi tidak menjatuhkan sepenuhnya, tetapi separuh sahaja. Baiklah, lihat cikgu lakukan dahulu, kemudian murid-murid lakukan pula. Pejamkan mata, tarik nafas, tenangkan fikiran, turunkan badan. Dan kaki pertama yang keluar ialah kaki dominan. Macam cikgu dah cakapkan, kaki dominan cikgu ialah kaki kanan, dan murid-murid dapat lihat apabila cikgu hendak terjatuh tadi,
kaki kanan dahulu yang keluar untuk menahan badan cikgu daripada terjatuh. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak murid-murid pula lakukan dan tentukan kaki dominan murid-murid. Baiklah, jom sama-sama kita lakukan. Yang pertama, kita akan berdiri tegak, tenangkan fikiran, tarik nafas, pejamkan mata. Perlahan-lahan kita turunkan badan kita ke hadapan dan kaki pertama yang keluar ialah kaki dominan murid-murid. Dan itulah bagaimana kita menentukan kaki dominan kita. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid sudah jelas apakah kaki dominan murid-murid sama ada kiri ataupun kanan. Baiklah murid-murid, ingat tak semalam cikgu ada ingatkan murid-murid untuk sediakan satu kotak kosong yang saiznya kecil untuk kita gunakan di dalam kelas hari ini. Sekarang cuba tunjukkan kotak masing-masing kepada cikgu. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar. Lompatan yang pertama iaitu kita akan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Apakah kepentingan lompatan ini? Kepentingan lompatan ini ialah lompatan ini digunakan di dalam sukan lompat jauh. Jadi, tanpa membuang masa, jom sama-sama kita belajar teknik asas lompatan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Okey murid-murid, sekarang kita akan belajar bagaimanakah kita melakukan asas lompatan melompat dengan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Cikgu akan menunjukkan terlebih dahulu, kemudian murid-murid akan bersama-sama melakukan dengan cikgu. Baiklah. Yang pertama, kita akan berdiri tegak. Kemudian kita akan mengangkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. Kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. Jika kaki dominan cikgu belah kanan, mestilah kaki yang berlawanan belah kiri. Okey, angkat. Kemudian kita akan melompat ke hadapan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu jauh. Sedikit sahaja. Kemudian kita akan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Lihat cikgu lakukan. Okey, dapat? Sekali lagi cikgu tunjukkan. Kita akan angkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. Dan kita akan melompat ke hadapan dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Pastikan pendaratan murid-murid dengan membengkokkan lutut agar tidak mendapat kecederaan. Baiklah, sekarang cikgu nak minta murid-murid untuk bangun dan ikut cikgu. Kita lakukan lompatan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Semua dah bersedia, berdiri tegak. Angkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. 1, 2, lompat. Kita akan lakukan sekali lagi. Angkat kaki. 1, 2, lompat. Okey, bagus murid-murid. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat kecap bagaimanakah pelakon melompat dengan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Kerana sekarang kita akan mengambil kotak. Ambil kotak masing-masing. Letakkan di hadapan seperti ini. Pastikan jarak kaki kita dengan kotak lebih kurang 1 tapak kaki seperti ini. Baiklah murid-murid, kita akan melakukan lompatan seperti tadi tetapi mempunyai halangan. Bagaimanakah kita hendak melepasi halangan ini? Caranya ialah kita perlu melompat lebih bertenaga, lebih bersemangat dan lebih tinggi sedikit. Okeylah, lihat cikgu lakukan terlebih dahulu. Faham? Okey. Sekarang cikgu nak murid-murid semua bersedia berdiri di hadapan kotak dengan jarak lebih kurang 1 tapak kaki. Angkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. 1, 2, lompat. Baiklah, bagi yang tidak berjaya, kita ulang sekali lagi. Okey. Angkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. 1, 2, lompat. Okey murid-murid, tahniah.
Baiklah, sekarang kita akan memasuki lompatan yang kedua, iaitu melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kaki yang sama. Baiklah, asas lompatan ini digunakan di dalam permainan ketenteng. Cikgu yakin ada di antara kamu pernah bermain permainan ketenteng. Tetapi jika kita lihat dengan lebih jauh, asas lompatan menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kaki yang sama ini digunakan di dalam sukan lompat kijang. Baiklah, tanpa membuang masa, mari sama-sama kita belajar asas lompatan ini. Sekarang cikgu akan menunjukkan bagaimanakah perlakuan melompat dengan menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kaki yang sama. Okey, yang pertama kita akan berdiri tegak. Bukaan kaki seluas bahu. Kita akan angkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. Kan? Dan kita akan melompat ke hadapan. 1, 2, lompat. Baiklah, cikgu akan tunjukkan sekali lagi. Berdiri tegak, angkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. Dan kita akan lompat. Lihat pendaratan cikgu. Cikgu mendarat menggunakan kaki yang sama yang digunakan untuk cikgu melompat. Baiklah, sekarang cikgu nak minta murid-murid untuk sama-sama turut serta dengan cikgu. Kita lakukan aksi lompatan ini. Dah semua bersedia, berdiri tegak. Dan angkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. 1, 2, lompat. Okey, bagus. Kita akan ulang sekali lagi. Okey. Angkat kaki yang berlawanan. Bengkokkan sedikit lutut. 1, 2, lompat. Okey, bagus murid-murid. Baiklah. Setelah kita menguasai asas lompatan ini, kita akan menambah aspek kesukaran, iaitu kita akan mengambil kotak dan meletakkan di hadapan kita dalam jarak 1 tapak kaki seperti ini. Baiklah. Kita akan melakukan lompatan yang sama kita buat tadi, tetapi dengan menambah aspek kesukaran. Baiklah. Perhatikan dulu cikgu buat, kemudian murid-murid ikut apa yang cikgu lakukan. Okey? Okey, angkat kaki yang berlawanan kaki dominan. 1, 2, lompat. Okey? Pastikan murid-murid menjaga keselamatan ketika melakukan aktiviti ini. Baiklah, sekali lagi cikgu akan tunjukkan. Kaki berlawanan. 1, 2, lompat. Baiklah murid-murid, sekarang jom turut serta dengan cikgu kita lakukan lompatan asas dengan halangan. Okey, semua dah bersedia, berdiri dalam jarak lebih kurang 1 tapak kaki dengan kotak. Angkat kaki berlawanan dengan kaki dominan. Tokal lutut. 1, 2, lompat. Okey, tahniah. Kita akan buat sekali lagi. Pastikan kali ini lebih bersemangat ya. Angkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. 1, 2, lompat. Okey, tahniah murid-murid. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan memasuki lompatan yang ketiga dan lompatan yang terakhir pada hari ini. Tetapi, mari kita lihat dulu lompatan apakah yang kita akan pelajari. Lompatan yang ketiga ialah kita akan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kaki yang berlainan. Baiklah, jika kita lihat, lompatan ini digunakan di dalam sukan lari berpagar. Jadi, jom kita lihat bagaimanakah lompatan ini dilaksanakan. Cikgu akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimanakah asas lompatan ini dilaksanakan. Baiklah, yang pertama, seperti biasa kita akan berdiri tegak. Bukaan kaki seluas bahu. Kita akan mengangkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. Dan kita akan melompat ke hadapan dan mendarat menggunakan kaki berlawanan. Lihat cikgu lakukan. Kan? Lihat pertukaran kaki sewaktu cikgu berada di udara. Cikgu akan tunjukkan sekali lagi. Kan? 1, 2, tukar kaki. Okey. Cikgu harap murid-murid dapat kejap. Jom sekarang kita sama-sama lakukan.
Jika murid-murid melompat dengan kaki kanan, bermaksud kita mendarat menggunakan kaki kiri. Dan apabila murid-murid melompat menggunakan kaki kiri dan pendaratan menggunakan kaki kanan. Okey, bagus. Baiklah murid-murid, jom sama-sama dengan cikgu. Kita akan berdiri tegak, buat kaki sebelah bawah. Angkat kaki berlawanan dengan kaki dominan. Bersedia, 1, 2, lompat. Okey. Sekali lagi kita akan lakukan bersama-sama. Okey, bersedia. Kaki 1, 2, lompat. Okey, bagus murid-murid. Cikgu harap murid-murid dapat catch up apakah yang kita lakukan. Sekarang kita akan menambah aspek kesukaran pula. Ambil kotak masing-masing dan letakkan di hadapan seperti ini. Pastikan jarak kita dengan kotak ialah 1 tapak kaki. Okey. Dan kita akan melakukan lompatan menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan kaki yang lain. Baiklah, lihat cikgu lakukan terlebih dahulu. Kaki 1, 2. Okey, dapat? Cikgu akan tunjukkan sekali lagi. Okey, berdiri. 1, 2, 3. Okey, sekarang cikgu nak minta murid-murid untuk sama-sama dengan cikgu. Pastikan murid-murid melompat dengan selamat dan menjaga keselamatan ketika melakukan lompatan. Okey, kita akan berdiri tegak. Angkat kaki berlawanan dengan kaki dominan. 1, 2, lompat. Okey, faham? Kita akan lakukan sekali lagi. Angkat kaki yang berlawanan dengan kaki dominan. 1, 2, lompat. Okey, bagus. Alhamdulillah, tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana berjaya melakukan asas lompatan dan juga berjaya mengharungi aras kesukaran yang telah kita lakukan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, cikgu baru dapat panggilan petang ni Abdul Latif Romli akan bertanding di Tokyo di dalam sukan lompat jauh. Jadi cikgu nak ajak murid-murid untuk sama-sama kita pergi ke Tokyo dalam pengembaraan ke bumi Tokyo. Baiklah murid-murid, dalam pengembaraan ini kita akan melalui 4 buah negara untuk sampai ke bumi Tokyo. Yang pertama kita akan bermula di Malaysia dan kita akan menaiki kapal terbang ke Bangkok, Thailand. Selepas itu kita akan menaiki kapal terbang daripada Bangkok, Thailand ke Beijing, China. Dan daripada Beijing kita akan pergi ke Tokyo dan melihat secara langsung Abdul Latif Romli melakukan lompatan emasnya. Tetapi di dalam pengembaraan ini cikgu nak murid-murid bantu cikgu untuk pilih salah satu kapal terbang yang terbaik untuk kita gunakan pada setiap checkpoint kita. Di setiap checkpoint, sebagai contoh di Kuala Lumpur, kita perlu memilih sama ada kapal terbang Malaysia Airlines ataupun AirAsia Airlines. Dan jika murid-murid sudah pilih salah satu penerbangan tersebut, murid-murid perlu melakukan aktiviti yang berada di dalam kotak tersebut. Sebagai contoh, jika murid-murid memilih Malaysia Airlines, murid-murid perlu melakukan aktiviti yang berada di dalam kotak Malaysia Airlines. Tetapi hati-hati, ada kotak yang memerlukan kita melakukan aktiviti yang banyak dan ada kotak yang memerlukan kita melakukan aktiviti yang sikit. Jadi, murid-murid perlu bijak memilih kapal terbang yang mana murid-murid nak naik. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid faham pengembaraan ini. Tanpa membuang masa, mari kita pergi ke checkpoint kita yang pertama di Kuala Lumpur International Airport. Baiklah murid-murid, selamat datang ke Kuala Lumpur International Airport. Murid-murid boleh memilih penerbangan daripada Malaysia ke Thailand dengan menaiki Malaysia Airlines ataupun AirAsia Airlines. Baiklah, jika sudah memilih, kita akan melakukan aktiviti mengikut kotak masing-masing. Baiklah, murid-murid boleh mula melakukan aktiviti masing-masing.
Lakukan aktiviti sehingga kapal terbang itu berada betul-betul di atas awan. Murid-murid boleh mula bersedia kerana tidak lama lagi kita akan sampai di Bangkok, Thailand. Sekarang kita perlu memilih penerbangan seterusnya untuk ke negeri China kerana kita sudah kesentukan masa. Murid-murid boleh memilih sama ada Thai Airways ataupun Thai Lion Airways. Baiklah, murid-murid boleh melakukan aksi lompatan mengikut pilihan masing-masing. Lakukan sehingga kapal terbang itu mencapai destinasinya. Baiklah, murid-murid dah boleh bersedia kerana tidak lama lagi kita akan sampai di negara China. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan pergi ke airport yang seterusnya untuk kita sama-sama melakukan penerbangan ke bumi Tokyo. Murid-murid boleh memilih penerbangan daripada China ke Jepun dengan menaiki Air China ataupun China Eastern Airlines. Baiklah murid-murid, sebelum tiba di Jepun, kita akan melakukan beberapa aksi lompatan mengikut pilihan masing-masing. Lakukan sehingga kapal terbang itu tiba di destinasinya. Dan cikgu nak minta murid-murid bersedia kerana tidak lama lagi kita akan sampai di Tokyo, Jepun. Wah, kita dah sampai di bumi Tokyo. Cuba lihat stadium di belakang cikgu ini. Cantik kan? Baiklah murid-murid, sekarang kita telah berada di bumi Tokyo. Dan di dalam stadium tersebut, terdapat atlet-atlet kita yang sedang bertanding. Tanpa membuang masa, jom kita lihat Abdul Latif Romli melakukan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan di situ untuk take off-nya. Baik, hampir lagi dengan jarak world record-nya. Lompatan kedua. Wah, hebat sekali lompatan dilakukan oleh Abdul Latif Romli. Dan yang cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana berjaya membantu cikgu untuk sampai ke bumi Tokyo bersama-sama. Baiklah murid-murid, memandangkan kita berada di bumi Tokyo, mari cikgu tunjukkan cara kita menyejukkan badan di bumi Tokyo dengan melakukan senaman Tai Chi. Alhamdulillah, selesai sudah aktiviti kita pada hari ini. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada murid-murid kerana berjaya melakukan kesemua aktiviti kita dan memberi sepenuh kerjasama ketika cikgu mengadakan kelas. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja kelas cikgu. Tetapi sebelum itu cikgu akan merumuskan terlebih dahulu apakah yang telah kita belajar pada hari ini. Yang pertama, kita sudah melakukan senaman pemanasan badan bersama-sama. Kemudian kita telah belajar 3 jenis asas lompatan. Dan kemudian kita telah melakukan kebara, virtual
ke bumi Tokyo untuk melihat lompatan emas Abdul Latif Romli. Dan yang terakhir, kita telah melakukan senaman penyenyukan badan menggunakan teknik Tai Chi. Baiklah murid-murid, cikgu ada menyediakan latihan untuk murid-murid lakukan dan cikgu telah edarkan link tersebut. Cikgu harap murid-murid melaksanakan aktiviti tersebut kerana cikgu akan cek siapa yang buat dan siapa yang tak buat. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja kelas cikgu. Cikgu berharap murid-murid menjaga kesihatan di rumah dan dijauhkan daripada wabak COVID-19. Baiklah, kekal sihat. Jumpa lagi pada kelas seterusnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.